Okey, untuk soalan yang pertama, soalan uji minda 91I. Okey, soalan ni melibatkan soalan garis penyelesaian masalah melibatkan garis lurus. Okey, bila kita cuba fahami soalan ni, yang pertamanya ialah kita kena baca parabila soalan dia. Kena baca parabila soalan. Okey, di mana diberi O tu ialah titik asalan. Okey, titik asalan tu maksud dia ialah titik 00. Okey, kemudian titik K duduk di paksi X. Okey, ditanda lah situ. Okey, kemudian FG, persamaan garis lurus FG ialah 2Y sama dengan X tambah 20. Okey, yang ni bukan dalam bentuk am ni. Okey, soalan dia ialah yang pertama dia minta cari kecurunan garis lurus FG. Okey, garis lurus FG. Okey, garis lurus FG tu dia bagi dah persamaan dia. Okey, garis lurus FG tu dia dah bagi persamaan dia dalam bentuk, bukan bentuk am, 2Y sama dengan X tambah 20. Maka nak cari kecurunan, kita kena jadikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Barulah kita boleh dapat kecurunan dia. Yang ni ialah dipanggil sebagai bentuk am. Okey, jadi sini akan dapat, okey, bila kamu ada 2Y sama dengan X tambah 20, maka kita tak boleh selesaikan lagi. Kamu kena jadikan Y itu sebagai tajuk. Okey, jadi semua kena bahagi dengan 2. Supaya kita hapuskan perkali 2 ni, dia hadapan Y ni. Okey, jadi sini akan dapat Y sama dengan, okey, X per dengan 2 ni maksud dia ialah 1/2X. 1/2X tambah dengan 20 per dengan 2 akan dapat 10. Maka kita pun dapat dalam bentuk am. Sama lah tu. Okay, jadi bila dapat dalam bentuk am, maka yang berada di hadapan X, okay, yang berada di hadapan X ni nama dia ialah kecurunan. Maka M sama dengan 1/2. Ataupun kecurunan FG. Kita boleh buat macam ni. MFG. MFG tu maksud dia ialah FG tu duduk di kaki M tu. Maksud dia kecurunan garis lurus FG ialah 1/2. Okey, selesai soalan nombor A. Okey, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan B. Okey, dia direct lagi soalan dia ni. Okey. Pintasan Y bagi HK. Okey, HK. Okey, HK yang ni. Ni garis dia HK. Okey, jadi bila nak cari garis HK, jadi bila nak cari HK, okey, macam soalan tadi sebenarnya, soalan garis yang selari ni maksud dia ialah kecurunan bagi setiap sisi yang bertentangan ialah sama. Okey, kecurunan garis FK dia akan sama dengan kecurunan FG. MFK sama dengan MGH. Satu lagi kita ada yang tu MFG sama dengan MKH. Okey, yang tu. Maksud dia kecurunan dia sama dua tu. Okey, jadi sini untuk soalan B. Soalan B dia minta cari pintasan Y bagi HK. Okey, jadi nak cari pintasan Y. Okey, jadi nak cari pintasan Y, kita tak boleh terus cari sini. Kita kena dapatkan dia melalui kecurunan. Kita mesti dapat persamaan dulu. Okey, nak dapatkan pintasan Y. Pintasan Y seperti yang saya bagi tahu tadi. Nak dapat pintasan Y, kena buat X sama dengan kosong. Okey, tapi sekarang ni kita tak boleh buat lagi X sama kosong. Sebabnya kita tak dapat lagi persamaan. Jadi sini cara dia yang pertama ialah kita kena cari. Perlu tahu persamaan garis lurus bagi HK dulu. Okay, jadi nak cari persamaan garis lurus bagi HK, kita kena ada titik ataupun kita kena ada koordinat. Satu lagi kita kena ada kecurunan. Okay, untuk HK ni, untuk HK sini ni, nak cari persamaan HK, kecurunan kita tahu dah sebabnya FG tadi kecurunan dia adalah 1/2. Maka kecurunan HK pun akan dapat 1/2. Okey, maka kecurunan dia akan dapatlah 1/2 sini. Okey, daripada titik, kita ada titik situ ialah HK tu ialah 82. Okey, kita ada titik 82. Maka barulah kita boleh buat persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y kita ialah daripada titik yang kita ada ialah kita ada titik XY sini. Okey, Y kita ialah 2 sama dengan M kita ialah 1/2. X ialah 8 tambah dengan C. Okay, jadi sini akan dapat
Jadi kita cuba selesaikan 2 sama dengan 1/2 darab dengan 8 dapat 4 tambah dengan C. Maka nak cari nilai C, C sama dengan 2 tolak negatif 4. Okay, C akan sama dengan negatif 2. Okay, dapatlah C sama dengan negatif 2. Okay, jadi sini, okay, sebenarnya sini kita dah automatik dapatlah sini ni. Okay, C seperti yang kita tahu dalam pada persamaan. Y sama dengan MX tambah C ni. Okay, sini M ialah kecerunan. C ni sebenarnya ialah pintasan Y. Maka sebenarnya kita dah dapat dah pintasan Y dia ialah sama dengan negatif 2. Okey, selesailah soalan tu. Kamu juga boleh guna baliklah pintasan Y sama dengan X sama kosong tu. Tapi sebenarnya bila kita cuba cari dah bentuk persamaan, kita dah dapat dah nilai dia. C sama dengan negatif 2. Ataupun pintasan Y dia sama dengan negatif 2. Okey, seterusnya persamaan garis lurus bagi HK. Okey, persamaan garis lurus bagi HK. Okey, dia nak persamaan garis lurus. Soalan C ialah persamaan garis lurus HK. Okay, seperti kita tahu tadi, kita dah ada kecerunan pun kita ada. Kecerunan dia 1/2. Pintasan pun kita ada ni. Pintasan Y dia ialah 2, negatif 2. Maka kita pun boleh tulislah sebagai Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan kecerunan dia ialah 1/2. Maka akan dapat sini 1/2 X tambah dengan, okey, sebab dia negatif 2, maka kita boleh terus tulis sebagai tolak 2. Jadi yang ni lah persamaan garis lurus bagi HK. Okey, selesailah untuk soalan nombor 1A, B dan C. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua dia bagi dalam bentuk, biasanya dia bagi soalan dia biasanya dia akan ada perkataan selari tu. Dia kena hati-hati dengan selari sebab selari tu menunjukkan kecerunan dia sama. Okey, sini ialah O ialah asalan. Okey, kemudian PQRS ialah trapezium, PS dan QR adalah selari. Maksudnya PS, okey, PS, okey, yang ni PS ni, dia selari dengan QR. Okey, maksud dia kecerunan dia sama. Kecerunan maksud dia, kecerunan MPS, MPS sama dengan NQR. Sebab kecerunan dia sama tu. Sebab kecerunan dia sama, maka ialah dia selarilah situ. Okey, jadi sini garis lurus RS. Okey, RS tu mana RS? Okey, RS yang tegak ni. RS yang tegak ni saya buat colour biru ni. Okey, RS yang tegak ni dia selari dengan paksi Y. Dia maksud dia duduk tegak tu. Okey, kemudian Q dan S berada pada paksi X. Q dan S ni berada pada paksi X. Maksud dia ialah pintasan X lah tu. Okey, soalan ni ialah dia minta cari koordinat S. Okey, nak cari koordinat S. Okey, untuk cari koordinat S nombor 2. Okey, nak cari koordinat S. Okey, sebab bila dia kata sini ialah RS tu selari dengan paksi Y. Okey, bila dia kata selari dengan paksi Y. Okay, bila selari dengan paksi Y, maksudnya kita kena baca koordinat sini ialah sebagai dia 50. 50 tu koordinat dia. Sebabnya ialah 5 yang tegak ni bila kita baca koordinat dia 5, negatif 10 kat sini. Jadi bila kita baca paksi X negatif 5, negatif 10 untuk R tu. Jadi kalau nak baca S, dia akan dapat 50. Jadi koordinat S ialah 50. Okay, tu. Itu je. Sebab dia duduk tegak tu. Okay, soalan B. Soalan B dia minta cari persamaan garis lurus bagi QR. Okey, persamaan garis lurus QR. Okey, kena ingat bila nak cari persamaan garis lurus, kita kena ada kecerunan. Kita kena ada titik ataupun koordinat. Okey, kita tengok QR duduk tang mana. Okey, QR ni yang hijau, yang color hijau ni. Okey, QR kita ada titik ada. Titik QR ni. Okey, QR ni yang hijau ni lah. Okey, QR ni yang hijau ni, titik kita ada. Titik kita ialah 5, negatif 10. Maksudnya sini kamu kena tahu titik Q ataupun titik R. Sama ada dua tu lah. Sekarang ni kebetulan kita tahu titik R tu, maka akan dapat 5, negatif 10. Okey, kemudian kecerunan kita tak ada. Okey, kecerunan tak ada. Okey, kecerunan bagi garis yang hijau ni tak ada. Dia tak bagi kecerunan dia.
Nak cari kecurunan, okay, kita kena gunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, sebab yang hijau bawah ni dia selari dengan atas ni, maka kecurunan sama, maka kebetulan nak hijau titik P dengan titik S ni kita ada titik rujukan untuk cari kecurunan. Jadi sini kena cari kecurunan dulu. Kita kena cari kecurunan PS dulu. Kita kena cari kecurunan PS. Sebab kecurunan PS ni dia sama dengan kecurunan QR. Jadi tugas kita sekarang ni ialah kita kena cari kecurunan PS. Kecurunan PS kita ada titik P ialah negatif 38. Titik S kita ada 50. Okay, bagi nak cari kecurunan bagi dua titik, kita pun kena gunalah X1, Y1, X2, Y2 label dia. Okay, kemudian tulis formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, Y2 kita ialah 0 tolak dengan 8 per dengan X2 kita 5 tolak dengan negatif 3. Maka bila cuba selesaikan akan dapat 8 per dengan 8. Maka jawapan dia ialah 1 sini ni. Maka kecurunan dia ialah 1 untuk MPS. Okay, MPS tu maksud dia ialah kecurunan bagi PS. Jadi MPS, sebab MPS sama dengan 1, maka MQR pun akan dapat sama dengan 1. Sebab dia selari dua tu. Yang hijau ni dia selari dua tu. Maka kita dah dapatlah dari sini ni. Jadi kita kena ambil balik sini maklumat yang kita ada. Kecurunan dia rupanya sama dengan negatif 1. Kecurunan dia sama dengan 1. Maka barulah kita boleh buat persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus QR kita kena gunalah Y sama dengan MX tambah C. Ini kita belajar masa kita belajar dalam minggu lepas tajuk ni. Tulis persamaan garis lurus. Jadi kita dah ada titik negatif 5, 10. Okey, titik kita 5, negatif 10. Kecurunan pun kita ada, M dia sama dengan 1, maka kena masuklah nilai dah dalam persamaan. X dengan Y ni. Tadi kita cari kecurunan. Jadi sini akan dapat Y dia negatif 10. Okay, Y dia sama dengan negatif 10. Okay, M dia 1, X dia 5 tambah dengan C. Okay, sini akan dapatlah. Bila kita cuba selesaikan, negatif 10 sama dengan 5 tambah dengan C. Maka sini akan dapat C sama dengan negatif 10. Ya, tengok nilai titik dah. QR tu negatif 5, 10. Okey, jadi akan dapat nilai pada persamaan sini negatif 10 tolak dengan 5. Maka akan dapat C sama dengan negatif 15. Okay, C dapat sama dengan negatif 15. Untuk soalan ni lah, untuk soalan sekejap, kita tengok sekali lagi ni. 5 negatif 10 QR kecurunan 0. Kecurunan persamaan QR. Sekejap, tengok balik. QR ni, saya tak salah dia dengan QR tu. QR kecurunan dia 1. Okey, kecurunan dia 1 tadi. Kecurunan dia bukan 1 tu. Kecurunan dia 8. Ni negatif 8 ni. Negatif 8 per, okey, sini dapat negatif 1 ni. Okey, sini kecurunan dia negatif 1. Negatif 1 tu. Silap tu. Silap tanda negatif tu. Ni. 0 tolak 8 dapat negatif 8 per dengan 8 dapat negatif 1. Jadi QR pun sama dengan negatif 1. Okey, ganti balik nilai sini akan dapat negatif 10 tambah dengan 5. Jadi C sama dengan negatif 5. Okey, jadi persamaan dia kita boleh tulis dia sebagai Y sama dengan jadi kita dah dapat dah ni. Y sama dengan kecurunan dia negatif 1X
pintasan dia ialah negatif 5. Jadi negatif 1x tolak 5 ataupun kita boleh tulis sebagai y sama dengan negatif x tolak 5. Okey, selesailah untuk soalan nombor B. Okey, soalan C. Okey, soalan C dia nak pintasan x bagi QR. Okey, pintasan x bagi QR. Okey, untuk soalan C. Okey, untuk soalan C dia nak pintasan x bagi QR. Okey, pintasan x bagi QR, kita kena ingat balik tadi yang macam sebab kita tahu pintasan x tu y sama dengan kosong. Jadi kita kena ambil balik persamaan yang kita ada ni sebab ni ialah persamaan bagi QR ni. Kita kena salin balik. Jadi y sama dengan negatif x tolak 5. Okey, y dia kosong sama dengan negatif x tolak 5. Maka bila kita selesaikan sini akan dapat, okey, akan dapat sini ialah x sama dengan negatif 5. Okey, maka akan dapatlah tulis sini pintasan x sama dengan negatif 5. Okey, yang itulah jawapan dia untuk soalan soalan C. Okey, kalau dia minta cari koordinat bagi Q, okey, koordinat bagi Q ni akan dapat negatif 5, kosong sebab pintasan x dia tu. Okey, kalau dia minta cari Q lah. Okey, kalau dia minta cari Q, koordinat bagi Q ialah negatif 5, kosong. Sebab Q ni mewakili pintasan x. Okey, selesailah soalan nombor 1 dengan nombor 2. Untuk soalan terakhir iaitu tajuk menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus.